dia dah nak sampai balik. Itu dia punya circle. Tapi sekarang dah tak ada suka hati dia, sebab hutan dia pun dah tak ada. Okey, ini contohlah. Tempat saya tak boleh beritahu. Ini pada tahun 2019, waktu Chinese New Year 2020. Kebetulan kawasan baru lepas chipping penuh. Sekali datang banyak. Saya nak tanya, mana yang arif gajah kita boleh makan ke tidak? Gajah boleh makan ke tidak? Gajah boleh makan. Tak, kita boleh makan dia tak masa? Boleh? Balik tolong tanya ustaz. Saya pun cari jawapan juga. Boleh makan ke tidak? Boleh? Dia rupa tupai dah. Tupai. Oh, darurat. Darurat babi boleh makan. Tak ni gajah. Tak boleh tak? Ha? Bukan boleh, betul tak? Okey. Okey, untuk pasang ni bagi kawasan yang ada kawasan gajah, daripada sempadan bawa keluar satu rantai minimum perlu bersih. Tak ada sisa ladang. Itu spek yang pejabat pilihan keluarkan. Kalau ada sisa ladang kayu ke apa, dia akan angkat dan hempas. Lepas tu baru dia langkah. Dan sekarang dia pun pandai masuk kebun, ada pagar elektrik, dia akan pijak sedikit demi sedikit. Bila dah jatuh baru dia langkah. Adik nak tanya, macam maksud dia gajah ni dia merosakkan tanaman. Ya. Kalau pokok dah besar, adakah sampai dia pemakan macam babi tadi kita nampak dia makan buah tu. Macam gajah tu sampai peringkat dia pun boleh. Bukan saja pokok, bukan saja buah, pokok pun boleh jadi. Sebab di Lancang pusat santuari durian, gajah pun makan durian enggak. Tahap serangan. Dia sandar kepada Mana kawasan pembangunan yang ada gajah, kena pertimbangkan betul-betul. Sebab apa yang kita buat bukan Maksud kena pertimbangkan tu apa? pelaburan kita. Pagar elektrik belum tentu lagi. Maksudnya adakah kita perlu tinggalkan kawasan itu dan kita tak? Kalau ada pilihan lain, tinggalkan. Buat parit gajah pun, buat dalam pun, seekor akan masuk dahulu, 3-4 ekor akan pijak, lepas tu bila lepas dia akan tarik. Dia belajar daripada macam mana kayu balak dikeluarkan. Ustaz dia memang pengalaman saya buat sawit ladang, memang pagar elektrik, parit gajah pun memang tak cukup. Yeah. Kita ada orang lagi yang jaga malam dan kita guna lagi meriam kabaik ke apa untuk halangan. Itu semua kaedah lah. So untuk durian akan sama lah, kaedah dia begitu. Tak boleh tinggal. Risiko sangat tinggi. Kalau ada pilihan lain, buat tempat lain. Maknanya tinggalkan kawasan. Bukan keutamaan. Sekali dia masuk, kalau dia mengamuk, habis. Sawit pun habis. Ada banyak plantation yang besar-besar buat sawit pun, pokok besar pun kena tarik. Itu antara cabaran lah. Tapi kalau nak buat pun, kalau betul-betul rasa kena betul-betul ni lah, kena ada orang jaga. Ini contoh satu rantai pun masih boleh kalau dia nak. Okey, dah pasang pagar elektrik benda semua. Ini semua dah pasang. Satu musuh lain pula, iaitu kepala hitam. Ini pun ancaman. Semua dia curi. Bagi saya pencuri tu tak salah, yang beli barang curi tu. Selagi ada pembeli barang curi, rantaian ni tak akan putus, walaupun murah. Contoh beli set ni habis dalam 3,000, jual kat kita 300, nak beli ubat, kita pun goyang juga sebab murah. Tapi bila kita beli, kita lagi teruk pada pencuri tu. Okey, pagar metadek. Musuh haiwan ternakan, babi hutan, monyet dan penceroboh. Tahap keberkesanan, efisien, bergantung kepada kanopi luar.
Kalau sebelah kita hutan ada pokok yang melempai, untuk monyet tak dapat diselesaikan selagi ada akses. Okey, kos dalam 25 ke 30 ringgit sekaki. Tiang sokongan dan pintu pagar. Pintu pagar kalau boleh jangan pakai macam ni, yang buka tutup. Kalau boleh pakai sliding. Yang ni kos dalam 700 lebih, yang sliding dalam 1000. Sekarang kali saja 30%. Itu nilai terkini. Kalau macam ni pakai lagi mudah kerja. Tak payah nak buka, tolak saja, lagi kemas. Okey. Lagi satu. Lubang ni kalau boleh buat atas. Kalau tak, kalau kita ada belanjing ke apa ke, tak adalah dia tengok macam ni. Anjing tak ada masalah Anjing antara haiwan paling setia. 3 hari bagi anjing makan, 3 tahun dia ingat. Orang bagi makan 3 tahun, tengah makan pun ludah kita. Tahap setia anjing. Lepas tu anjing, kalau kita contoh kebun jauh pada orang lain, buat kerja seorang petang, itu adalah peneman. Sebab tahap diri anjing adalah 100 meter. Dia boleh tahu musuh yang lain. Okey, jangan sampai persepsi kita tentang hukum anjing najis benda ni kita tak pakai. Banyak yang salah. Okey, dan kalau tuan-tuan nak lagi peka 200 meter boleh bela babi hutan. Okey. Ini contoh. Yang ini sliding. Dan jika tuan-tuan ada modal lebih sikit, nak mudah kerja, masuk saja auto gate. Boleh pakai solar sekarang. Kalau tak, buka kunci, buka pintu, tak bini anak. Sekali dua dia okey lah. Pakai remote Ni zaman teknologi Kebun bakar selipik. Tak, kalau kebun tanah rendah tak apa. Kalau tengah bukit tu lalu orang nak tarik handbrake lagi, nak turun kereta lagi, nak buka lagi, sekali dua okey. Okey, yang penting selesa dan aman. Tak ada orang kacau. Yang banyak kacau adalah pendapat luar. Tengah buat kerja datang, salah buat macam ni, kena buat macam tu, mengganggu. Sebab pelabur dah ada plan yang betul. Nak bagi pandangan tak ada masalah. Sebab kelebihan orang Malaysia suka bagi pendapat tanpa diminta. Okey, ni contoh anggaran kos pada kawasan 4 ekar. Dari segi sukat tanah, bersih kawasan, teres, kolam, benda semua. Kolam tak dapat 10,000. Kalau untuk kolam kawasan 1 ekar, kos dia adalah sebanyak 250,000. Okey, rumah pam elektrik, metadek. Ini belum masuk bertanam lagi dan baja. Okey. Setakat ni ada apa-apa persoalan sampai pagar? Busut? Sabar lu. Kolam. Aha. Bila kita buat kolam, lepas tu kita nak suruh air terlekat dalam kolam tu, pakai apa tadi tu? Sana penting. Lekat. Air tu bertancur lah. Kena pakai canvas. Oh, tu plastik PE. Jadi, Ya. boleh balik semula ke kos tadi tak? Ini tak termasuk kos benih ya? Belum. Kalau campur dengan kos benih, berapa kita punya anggaran? Okey, untuk durian satu pokok sampai bertanam, kalau untuk ladang komersial lah, memerlukan dalam paling kurang RM4,000 sepokok. Sampai berbuah. Sampai berbuah. Kesilapan dalam perancangan selalunya, pelabur tak kira gaji, kos datang kebun tak kira, minyak tak kira, servis kenderaan tak kira. Tolong detailkan perkara tersebut.
Sebab ramai yang belanja, dia rasa tumpang duit bajet tu belanja sekali. Tuan kebun pun perlu ada gaji, kena letak bajet. Kalau tuan-tuan ada kebun 10 ekar, berapa gaji tuan-tuan untuk 10 ekar? Sebab tuan-tuan pun buat kerja. Okey. Seterusnya, untuk penanaman durian, apakah langkah seterusnya? Pagar dah siap. Okey, lining buat busut, pasang sistem pengairan, ujian sistem pengairan, persediaan benih, penyediaan lubang penanaman dan pemasangan naungan. Okey. C untuk cahaya. Impak cahaya pada nilai pokok, ini kalau naungan. Seterus pada lining. Lining menentukan sistem tanaman, perancangan asas, jarak ideal, peralatan asas dan juga tenaga kepakaran. Okey, kelebihan Malaysia. Kalau kita melepas daripada KLIA ataupun nak mendarat di KLIA atau airport-airport lain, kita boleh nampak garisan atau dirian pokok sawit yang nampak lurus je. Ataupun kalau naik kereta lalu tepi estate, kita pun galik tengok baris pokok tu lurus. Itu adalah lining yang menentukan. Dan konsep asas, yang ini di Jepun, saya suka gambar dia. Untuk susun cawan pun, protokol dalam Dewan Parlimen Jepun pun berlining juga. Ini di China. Untuk Kung Fu punya training pun semua ada lining juga. Tuan-tuan bayang kebun tuan-tuan tepi jalan tak ada lining. Setiap kali orang lalu, orang akan cakap, si bodoh mana yang buat lining ni? Sampailah pokok tu berbuah sampai selagi tu. Kalau buat cantik, wah cantiknya. Setiap kali orang lalu doa. So kalau tak pandai buat lining, tolong upah. Kos untuk lining sekarang sekali kayu pancang adalah RM4 1 poin. Okey lah, daripada kena maki selagi hidup ni. Okey. Ini tanda kata. Ha? Okey. Mana kalau ni jalan besar tak? Jalan Gomusang ke Lipih tu, ha? Orang lalu pun berhenti ambil gambar. Ya, ini lalu maki hamun. Okey. Orang besar busu dia ni. Dah keluar ni. Dia kalau busu ni lalu, bawa pada tanah asam tu. Nanti saya tunjuk. Sabarlah. Bagi cerita lain ni lo. Agak putih tu. Bayanglah kalau buat rumah nak pasang tiang asas tak ukur betul-betul. Pasang atap pun tak cukup. Alright. Okey, untuk lining selalunya kerja dia dalam 3 ke 4 orang. Seorang saja yang ada mulut, yang 3 lagi tu bisu. Kalau 4 nak bercakap, berhenti. Ambil daun teruk, main je bawah pokok. Kalau tak akan jadi. Dia akan bergaduh. Cukup patuh pada seorang ketua. Okey, penanda yang jelas. Kalau kebun kecil, beli je lah straw ni ke apa ke. Mana nak mula? Ini pun paling banyak berlaku. Contoh jarak tanaman yang kita nak tanam 30 kaki antara pokok, dan daripada sempadan kena ambil separuh, 15 kaki. Dan tuan kebun sebelah pun tolong jangan bingung, ambil separuh juga. Dan selalunya dilema bila kita buka sebelah ni kebun tinggal. Tuan kebun pun tanam rapat, penting diri sendiri. Last sekali, termasuk ke tanah orang. Okey, tanda ibu dahulu, lepas tu baru anak, sebaris dan sebaris. Ikut panduan timur dan barat. Macam mana nak dapatkan panduan timur dan barat? Tengok pada kompas tuan-tuan. Supaya kita nak matahari yang optimum daripada pagi ke petang. Sebab contoh, nilai tanah pun main peranan Kalau tuan-tuan nak jual tanah, pastikan
kebun tuan-tuan dapat matahari pagi dan petang yang optimum. Kalau kebun tuan-tuan matahari pagi tak dapat, terlindung di balik bukit, nilai tanah akan menurun. Okey. Yang ni paling banyak berlaku. Penting diri sendiri. Tamak. Tanam betul-betul atas sepadan.